Sudah tiadakah calon lain untuk dijadikan duta? Ketika ini, pelbagai pihak mempertikaikan pelantikan Ahli Parlimen Barisan Nasional Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman untuk memegang jawatan sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia. Mereka juga berpendapat Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan diplomatik yang sangat baik dan tidak harus diletakkan dalam risiko dengan pelantikan Tajuddin. Bekas diplomat Datuk Nur Farida Muhammad Arifin menyifatkan pelantikan Tajuddin itu umpama satu malapetaka. Ia amat mengecewakan pegawai diplomatik. Peluang kerjaya kami untuk dinaikkan ke jawatan duta telah dilucutkan, katanya, dipetik Free Malaysia Today. Menurut Nur Farida, kurang bijak apabila kerajaan melantik seseorang seperti Tajuddin yang sangat kurang berkaliber dan kemahiran diplomatik untuk jawatan itu. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Seputih Teresa Kok berpendapat pelantikan seorang ahli politik yang penuh kontroversi ini dengan perangainya yang kurang senonoh bukan sahaja menimbulkan persoalan tentang kriteria pelantikan duta tetapi juga sikap beliau berkemungkinan merosakkan hubungan di antara Malaysia dan Indonesia. Beliau amat bersetuju dengan bantahan Nur Farida terhadap pelantikan Tajuddin. Peranan duta dan pegawai diplomatik adalah sebagai jambatan di antara Malaysia dan negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara kita. Teresa berkata latar belakang, sikap dan beberapa kenyataan kurang senonoh yang diutarakan oleh Tajuddin menunjukkan beliau bukan calon yang sesuai untuk memegang jawatan diplomatik bagi mewakili Malaysia di Indonesia. Kenyataan beliau yang kontroversi seperti mengejek nama keluarga saya di Dewan Rakyat pada tahun 2016. Apakah kerajaan sanggup menanggung malu jika Tajuddin meneruskan sikap dan perangainya setelah menjadi duta Malaysia ke Indonesia? Adakah kita bersedia untuk menerima kemungkinan hubungan baik Malaysia-Indonesia akan terjejas? Paling penting, rakyat ingin tahu apakah Malaysia sudah tiada calon lain yang lebih layak dan lebih berwibawa untuk menjadi duta Malaysia ke Indonesia. Soalnya, sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bayan Baru Sim Zizin berkata rakyat menuntut Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri Yaakob menjelaskan mengapa pemimpin UMNO yang kontroversi ini dilantik menjadi duta besar ke Indonesia. Sim Zizin yang juga ahli jawatan kuasa pilihan khas Parlimen dalam hal ehwal antarabangsa yakin terhadap ramai diplomat berpengalaman yang jelas lebih berkelayakan dalam mengharungi selok-belok dan cabaran yang terlibat dalam hubungan kedua-dua negara. Kesemua yang membantah tindakan melantik Tajuddin sebagai duta besar ke Indonesia membangkitkan kenyataan pemimpin UMNO itu mengenai pelanggaran 2 train transit aliran ringan LRT pada 24 Mei tahun lalu sebagai train bercium antara satu sama lain, menggambarkan tahap kredibiliti yang ada pada beliau. Pelanggaran itu menyebabkan 213 penumpang cedera, 47 daripadanya parah. Tajuddin dipecat daripada jawatannya sebagai pengerusi prasarana beberapa hari selepas sidang media. Semasa debat Perdana Menteri 12 Mei lalu antara Datuk Seri Najib Razak dengan pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bekas Perdana Menteri itu mempertikaikan pelantikan Latifah Koya sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Malaysia kerana kedudukannya sebagai seorang ahli politik. Mungkin ketika bercakap itu Najib lupa bahawa beliau melantik ahli politik UMNO Tan Sri Muhammad Apandi Ali sebagai Program Negara pada tahun 2015. Untuk rekod, Apandi pernah bertanding untuk mewakili UMNO bagi kerusi Parlimen Pengkalan Cepa pada tahun 1990 namun kalah pada calon PAS. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan betapa munafiknya UMNO apabila mereka sendiri terus mengulangi tindakan tidak profesional itu dengan melantik seorang ahli politik masih bertugas sebagai ahli parlimen untuk menjadi duta besar ke Indonesia, sedangkan ia satu jawatan yang patut disandang oleh pegawai kanan takbir dan diplomatik peringkat jusa. Justru tidak hairan apabila pelantikan Tajuddin menjadi bahan kritikan dan dilihat sebagai memalukan seperti sudah tiada orang lain. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.